اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Alhamdulillah, sentiasa kita memanjat syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala telah memberi nikmat dan rahmatnya dan juga segala kemudahan dan kesenangan, kebahagiaan kepada kita di dunia ini sebelum kita pergi kepada akhirat. Maka syukurlah nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat aku, nescaya aku menambahkan kepadamu. Hari ini insya-Allah kita beralih pula kepada ayat yang ke-17 daripada surah Al-Hadid. Dan juga insya-Allah kalau ada masa kita sambung kepada ayat 18 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Alhamdulillah, dua ayat yang kita dapat membaca, mendengar bersama-sama dengan tadabbur pada pengertian dan maksud dia, serta kita akan ambil pengajaran daripadanya insya-Allah taala. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Masih ada hubungi lagi dengan ayat sebelum ini, iaitu ayat yang Allah Ta'ala menegur orang yang beriman kerana dia tu tidak ada khusyuk dalam menyebut nama Allah, zikrillah, dan juga dalam ajaran Allah daripada Al-Quranul Karim. Maka oleh kerana pentingnya khusyuk, tawadhu', lemah lembut,
dan juga tetap hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat 17 ini seolah-olah Tuhan nak buat satu bandingnya lah, walaupun tidak ada kalimah yang berbentuk bandingan, tapi kita faham sekaligus Allah nak banding antara hati yang tidak ada khusyuk dan hati yang khusyuk. Allah mula dengan i'lamu, ketahuilah kamu, adalah satu seruai yang sangat penting. Seruai kepada, di sini dia tidak sebut Allah seru siapa. Boleh jadi Allah seru semua kepada manusia hamba-hambanya, dan Allah seru khusus kepada orang-orang yang beriman, yang mana lama dia tidak ada wujudnya sifat khusyuk dalam hati mereka itu. I'lamu. Apabila Tuhan perintah, maka kita sebagai orang yang kena perintah, orang kena seru, orang kena panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena ambil tahulah. Kerana hak Tuhan dipanggil itu adalah sangat penting. Selepas daripada dia panggil i'lamu, tahuilah kamu. Supaya kamu jadi satu ilmu dalam hidup kamu. Allah perintah secara beramai-ramai, bukan seorang dak. Bukan kata i'lam. Dak, ni i'lamu, hei semua manusia, semua orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lelaki dan juga perempuan, naklah kamu tahu. Dia kena tahu ni makna kita kena belajarlah, kena mengaji, kena buat kajian, kena berfikir pada benda hak Tuhan ayat selepas daripada i'lamu tu, iaitu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, bahawa sesungguhnya Allah dia sentiasa menghidupkan bumi setelah mati, sesudah matinya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala dia berkuasa menjadikan bumi daripada tidak ada kepada ada bumi, ada tanah yang kita boleh dapat mengambil faedah daripada dia dalam berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai faedah. Sama ada nak tanam tanaman-tanaman, pokok-pokok kayu, pokok-pokok yang berbuah yang kita boleh makan dan boleh meniaga dengan dia, dan juga kita boleh duduk atas dia, boleh mendirikan rumah tangga, macam-macam lah. Faedah bumi itu sangat besar. Kalau tak ada bumi, manusia nak pijak atas gapo, nak duduk atas gapo, nak menayar atas langit ke, tidak mungkin, tak sesuai dengan makhluk yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Tahu itu. Allah juga kuasa menghidupkan dia setelah mati. Jadi di sini kita dapati bahawasanya bumi itu ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup maksudnya iaitu bumi yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Pokok-pokok kayu, tanaman. Sama ada tanaman hak manusia dia tanam atau Tuhan dia tu menumbuhkan di rata-rata bumi dia. Dan yang keduanya bumi yang mati, iaitu bumi yang kering kotor panggil, tak ada hujan, tak ada air, tak ada tumbuhan. Kalau kita banding kat panggil di bumi tanah Arab ni banyak kering dah. Pada pasir, bukit. Jadi panggil seolah-olah bumi itu mati. Tak ada hidup dah. Tapi Tuhan dia kuasa menghidupkan. Setelah mana dia jadikan. Yang Allah nak banding di sini kita boleh ambil pengajaran iaitu bahwasanya manusia yang hati dia tu keras,
qasiyatu qulubuhum. Allah kuasa nak jadi lembut, jadi khusyuk. Dia ada hubungan dengan khusyuk lagi. Ada hubungan dengan khusyuk. Tu hati yang keras manusia ada di kalangan mereka itu yang hati keras, tidak mau tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ambil pengajaran daripada ajaran Allah dalam Quran dia. Itu masih banyak, tapi Tuhan dia kuasa nak jadi khusyuk, tadabbur, fati, serta dia tu ambil pakai pengajaran daripadanya dalam hidup dia tu. Begitu juga boleh bandingnya seseorang yang kufur tidak beriman, kering daripada iman, daripada Islam, supaya bumi mati dah. Tu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, apa man kana mayyitan fa ahyaynahu. Tu apakah orang yang adalah dia tu mati di sini bukan mati tidak bernyawa, bukan cabut roh daripada badan dia, dak. Mati di sini maknanya mati iman, tak ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyainahu, lalu kami menghidupnya, iaitu wi iman, wi hidayah, wi Islam kepada dia. Lepas tu Tuhan jadi nur bagi dia, bagi cahaya. Cahaya itulah panggil untuk dia menyuluh dalam hidup dia di atas bumi ni. Cahaya menyuluh akan siratal mustaqim, jalan lurus ke mana yang nak pergi nampak. Dia tak ada nur ni, nak pergi mana pun tak nampak, duk raba-raba, duk bawah kata, sesat jalan panggil. Maka Allah kuasa. Daripada sesat nak jadi hidayah, daripada tidak khusyuk nak jadi khusyuk, daripada keras nak jadi lembut. Jadi ayat ini adalah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Yang kita pasti beriman. Setelah mana kita i'lamu, tahulah kamu. Kita tahu dahlah lah ni kata Tuhan kuasa. Dia nak menghidupkan bumi yang telah mati dan nak mengimankan orang yang kufur dan nak melembutkan orang yang keras hatinya dan nak mengkhusyukkan orang yang tidak ada khusyuk dalam hati dia. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada kamu akan keterangan-keterangan dan bukti-bukti. Ayat ni hak kita ngaji dah tu makna dia tiga semua. Satu, makna katanya iaitu tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita kata besar ayat Allah Taala langit besar. Siapa yang kuasa yang di langit? Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Masa Nabi di zaman orang-orang musyrikun Mekah, Allah Taala royak pada Nabi, kalau kamu tanya mereka itu siapa yang menjadikan langit dan menciptakan bumi, nescaya mereka menjawabkan Allah. Dia terima. Dia beriman lah, ada iman juga, percaya juga kata Allah jadi langit dan bumi. Kerana tidak ada yang kuasa. Tanyalah siapa dia pun. Hipunglah daripada manusia dan jin di seluruh dunia ni. Ribu-ribu juta orang pakat nak buat langit. Disupa dengan hak Tuhan buat. Maka sudah tentu tak kuasa. Itu ayat. Tanda-tanda katanya, tanda-tanda menunjuknya bahawa Allah berkuasa. Ayat yang kedua iaitu ayat Quran lah. Kita duk baca. Macam hari ni kita baca ayat 17 dan juga ayat 18. Itu ayat-ayat Al-Quran.
Yang ketiganya ayat iaitu mukjizat-mukjizat. Tanda-tanda juga, tanda nubuwah panggil. Tanda kenabian, tanda risalah bagi seseorang rasul yang Allah Ta'ala sokong dengan mukjizat, berbagai-bagai mukjizat. Setiap orang yang Allah utuhkan menjadi rasul untuk bawa ajaran Allah ke dunia ni. Itu ayat juga yang di 3 perkara lah ayat tu. Nah, kita kena faham lagu tu insya-Allah. Jadi orang la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu tu supaya kamu tu memahami, berakal, berfikir. Dari ayat ni kita faham bahawasanya orang yang nak percaya bahawa Allah kuasa nak hidup bumi yang telah mati, hati yang telah mati, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berakal saja. Orang guna fikiran dia. Kalau orang tak guna, dia tak percaya. Dia tak yakin, dia tak akui kata Allah menghidupkan. Tu. Gitu juga orang yang telah mati dah, orang yang mati dah tu. Hak cabut nyawa dah lah. Maka dalam akidah akidah Quran iaitu Allah Ta'ala menghidupkan semula, bangkit semula, yuhyi ba'dal maut, menghidupkan selepas pada mati. Allah kuasa juga. Kalau Tuhan buat boleh, jadi manusia boleh, jadi langit bumi boleh, maka Tuhan nak kembali semula pun boleh. Tak ada payah dah lah. Itu nak mula-mula tu payah dah. Tu. Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah lah yang memulakan dia jadikan manusia jadi manusia, thumma yu'iduh, kemudian Allah mengembalikan semula pula hidup dia setelah dia mati. Tu. Ayat ini menyeru kita supaya guna fikir akal. Kerana Allah membezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah dengan akal. Hilang akal, maka perbezaan itu adalah hilang lah, lenyap lah. Tu. Tuhan jadi binatang-binatang banyak. Molek-molek, comel-comel. Tapi kerana tak ada akal fikiran, maka saja juga. Sebab itulah Tuhan mencela orang yang ada akal fikiran yang Tuhan beri kepada dia, yang menjadi pembeza yang sangat ternyatanya. Tuhan bani supaya kal an'am, lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka itu akal hati-hati atau akal-akal, tapi mereka tidak memahami dengan dia, tidak ambil pengajaran dengan dia. Maka orang macam tu, dan orang ada mata tak guna mata, orang ada telinga tak guna telinga, kal an'am, adalah seperti binatang-binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Sebabnya ulaika humul ghafilun, sebab mereka itu jadi lalai. Tak ingat kata atok dah tak ada kepala. Tak ingat kata ada akal dari tubuh dia yang Tuhan beri untuk guna. Dan harga dia sangat mahal sekali di kalangan anggota-anggota yang lainnya. Sebab tu orang yang nak ambil pengajaran, orang yang nak ambil tadabbur Al-Quran adalah orang guna fikiran dan guna akal untuk dia menjadi pedoman dalam hidup dia. Itulah satu ayat pada hari ini yang kita dapat simpulnya bahawa Allah Ta'ala suruh kita mengajilah. I'lamu ni seolah satu suruh menggalak supaya kita tu mengaji, terutama mengaji akidah. Sebab Allah yuhyil arda ba'da mautiha ni sakut paut dengan pegangan keimanan. Kita beriman bahawa Allah Maha Kuasa boleh menghidupkan
bumi yang telah mati dengan turun hujan. Allah turun hujan, jadi tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh jadi hijau. Pokok-pokok kayu pun dia subur, kemudian dia keluar buah-buah untuk kita dimakan oleh manusia dan dibuat perniagaan dengan dia. Itu sakut paut dengan akidah pegangan. Begitu juga hati manusia ramah, hati orang yang keras, lawan Allah Subhanahu Wa Taala, lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana para sahabat, banyak sahabat dulu dia tu keras, menetai, lawan, musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Allah kuasa membalikkan hati mereka itu daripada kufur kepada Islam dan berguna pula kerja untuk Islam, sebar Islam, mempertahankan Islam. Contoh mudah-mudah kita kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tu orang lawan Islam pada mula-mulanya. Tu bahawa dia masuk Islam maka dia bela dan dia kata nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami dulu tu satu kaum hinalah. Duduk dalam kufur ni hina, duduk dalam mati iman ni hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Muhma ibtaghaina ghairil Islam. Kalau kita tu cari juga hak bukan Islam. Cari cara hidup pesan jahiliahnya, cara hidup yang berlawan dengan ajaran Islamnya, maka azallanallah, tentu Allah itu akan menghinakan kita. Kita mulia dengan sebab Islam. Itu Tuhan kuasa memaling manusia, mengubahkan manusia daripada dalam gelap, daripada kesesatan kepada dalam nur dan dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita juga boleh ambil pengajaran bahawasanya Allah Ta'ala telah wayak dah. Allah tegah dah. Qad bayyannal ayat. Bayyana lakumul ayat. Sungguhnya kami itu telah menjelaskan bagi kamu ayat-ayat. Langit terbetul dah di atas. Kalau lenggak tengok sikit ya. Lenggak setepakai akal, dia nampak marilah. Gapo hakikat dia nya, siapa dia, duk binanya. Banaha. Wassama gapo? Tuhan ayat dalam Quran dia kata, langit tu banaha, dia yang membina. Rafa'a samkaha, dia akaklah lebih tinggi. Wasawwaha, dia menyamakannya, dia sempurnakannya. Jadi boleh fikir, boleh ambil pengajaran untuk kita kalau orang mukmin dah ni untuk nak meneguhkan iman lagi. Seperti mana saya selalu wayak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia bangun tidur pagi, selepas daripada dia menyuci, ambil wuduk gapo, dia mari tengok di celah-celah rumah dia tu, tengok gapo, tengok langit, tengok kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam akhir surah apa ni? Surah Ali Imran tu. Tujuannya nak membarui iman lah, nak meneguhkan iman. Yang ketiganya, la'allakum ta'qilun. Yang Tuhan beri jelas ayat-ayat, keterangan-keterangan, alasan-alasan, bukti-bukti. Wari laktan, lai yang tu tujuannya la'allakum ta'qilun, supaya kamu faham. Faham tak boleh faham kecuali kena bil aqli, dengan guna akal. Tak guna akal tak faham. Tu. Kena ingat molek akal peranan dia lil tafaqquh, lil ilmi, untuk mengetahui, lil fahmi, untuk faham, untuk mendalamkan. Itu peranan besar buat hak setik panja hak Tuhan pada manusia.
Sebab tu kita manusia tu hawi akal, mari kita pakai akal fikir, insya-Allah taala mudah-mudahan kita dapat ambil faedah dengan akal fikir nikmat yang Tuhan beri pada kita, insya-Allah taala. Maka ini satu ayat saja sudah cukup bagi kita, ayat 17. Mudah-mudahan kita ditaufik oleh Allah untuk memahami ayatillah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.